Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fi ma yurdika anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala selepas 2 bulan lebih kita berpisah untuk sementara. Saya malam terakhir pada 19 bulan 5 baru ini. Jadi alhamdulillah sekali lagi dah kita dapat bertemu untuk sama-sama kita sembang-sembang, kita bincang-bincang, kita munaqasyah berkaitan dengan ibadat, berkaitan dengan solat kita pada khususnya. Kadang-kadang ada kawan-kawan saya tanya, "Entan ni kata jak anda kenal entan ni dah berpuluh tahun." Dia kata, "Tapi anda tengok anda selalu bawa bab fiqh, anda tak bawa bab-bab lain." Saya kata, fiqh ni sebati dengan saya. Yang kedua pula, saya suka cakap bab solat bukan untuk tuan-tuan tapi untuk saya. Apabila kita bercakap bab solat ni, kita bimbang solat kita ni, kita maklum bahawa perkara yang pertama akan ditengok, akan ditilik, akan dicek oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau solat kita berjaya, maka berjayalah ibadat-ibadat lain. Kalau solat kita fail, maka seluruh ibadat-ibadat lain itu tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Yang kedua, saya suka bercakap benda yang melibatkan bidang kepakaran saya. Bukan pakar, tapi bidang yang biasa kita jumpa. Tak nak bercakap benda-benda yang bukan daripada bidang kita, takut-takut tersilap bagi hukum, tersilap bagi cakap dan sebagainya. Sebab bab fiqh ni dia bukan macam bab sejarah, bab-bab yang lain yang boleh kita bercakap macam syarah umum. Bab fiqh ni dia fakta. Fakta, setiap perkataan tu semua hukum dan dia tidak boleh kita nak main-main dengan dia, bercakap ikut sedap tak boleh. Sebab itulah kitab fiqh ni bahasanya ringkas tetapi syarat mengandungi tentang hukum hakam. Kalau kita tengok dalam hadis, kita tengok dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala bagi penerangan tentang hukum fiqh dan sebagainya tidaklah detail sangat. Sebab apa? Ada banyak tentang hukum-hukum ini boleh disesuaikan dengan keadaan semasa kita. Cuma dalam bab solat ini, memang Tuhan bagi detail berdasarkan lisan Rasulullah. Al-Quran sikit je, tapi penghuraian dan penerangannya semuanya berdasar pada hadis-hadis. Apabila sebut hadis, kadang-kadang Nabi jawab berdasarkan orang yang bertanya. Kadang-kadang orang bertanya itu lain, maka jawapan Nabi pun lain. Kadang-kadang nampak isunya sama, tapi dua jawapan yang berbeza. Begitulah fiqh. Kita tidak boleh menghukum orang tu sama dengan kita. Apabila orang solat atas kursi, apa umur 20-an solat atas kursi dah. Penyakit dia tak ada pada kita. Jadi kalau dia pun nak solat sama dengan kita, kalau nampak kita solat berdiri, dia cemburu dengan kita. Dia nak solat sama dengan kita. Ada setengah-setengah orang tu kita tengok, macam masa duduk di antara dua sujud tu, tak sama dengan orang lain duduk berdegak begini. Dia nak begitu ke tak? Tak. Sebab dia nak solat macam kita. Cuma itu kemampuan dia. Itu nama dia fiqh. Sebab tu fiqh ni, dari segi bahasa dia al-fahmu. Fiqh ni, dari segi bahasa dia maksudnya lah faham. Mana faham situasi. Bukannya menghukumkan orang dengan sama je di antara satu sama lain. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malam ni kita masuk kepada yang kita berhenti baru ni dalam kitab ni muka surat 335 jilid yang pertama, maknanya berkaitan dengan sujud sahwi, tilawah dan sujud syukur. Jadi malam ni kita walaupun tuan-tuan dah maklum perkara ni, maka sudah tentu ada tempat-tempat yang tertentu mungkin dapat ilmu yang baru yang sebelum ni yang kita tidak tahu ataupun kita dah tahu, setidak-tidaknya ada rujukan baru untuk kita. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sebut sujud sahwi ni dari segi bahasa dia nama adalah ghuflah anis syai'. Ghuflah anis syai' ni maknanya sujud sahwi ni merujuk kepada lupa tentang suatu perkara. Rupa-rupanya sahwi ni sujud untuk orang lupa.
Nah, jadi dari segi syarak disebut al-ghuflatu an syai'in fi salati. Maknanya seseorang itu lupa untuk melakukan sesuatu perkara di dalam apa dah solatnya, ataupun lupa melakukan atau terlupa meninggalkan satu perkara di dalam solatnya. Sebab itulah kalau kita tengok dari segi huraian para ulama, annahu khalalu yuqi'uhu al-musalli fi solatihi wa yakunu sujud fi akhir solat jabr li zalik khalal. Iaitulah seseorang melakukan kecacatan di dalam solatnya. Sama ada dia membuat perkara yang lebih yang tidak sepatut dia buat, ataupun dia meninggal perkara yang sepatut dia buat. Wa yakunu sujud fi akhir solat. Maka hendaklah dia sujud pada akhir semayanya. Jabaran li zalikal khalal. Sebagai penutup untuk kesilapan-kesilapan, kesalahan-kesalahan tersebut. Sebagaimana yang saya ulang banyak kali, ulang. Setiap orang solat kita ni di antara satu sama lain, walaupun kita semayang dengan imam yang sama, tetapi kualiti derajat solat seseorang itu dengan seseorang yang lain adalah berbeza-beza. Ada yang setengah orang ni solat dia di sisi Allah A+. Ada setengah solat seseorang tu A-. Ada seseorang tu solat dia B, C. Dan ada solat seseorang itu adalah gagal. Ada. Jadi yang gagal tu yang kita takut. Tapi yang sah pun dia ada kecacatan C. Kenapa kalau kita periksa dapat C? Orang suruh jawab 2 soalan, dia jawab 1 soalan. Misalnya jawapan dia poin ada 10, dia jawab 8 je. Sebab tu dia dapat B, C, tak dapat A. Lebih-lebih lagi dalam solat. So macam mana kita nak cover balik solat kita tadi? Kalau kita bincang dulu, kita solat sunat, ba'diyah, qabliyah, kita solat duha, kita solat-solat apa, kita berzikir dan sebagainya. Semua perkara itu akan ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai jabran untuk ganti kelemahan dalam solat kita. Itu benda-benda yang melibatkan khusyuk dan seumpamanya. Tapi kalau perkara itu kesalahan yang jelas berlaku dalam solat, subuh tak baca kunut, maghrib tak baca tasyahud awal, maka untuk mengcoverkan kecacatan tersebut, maka hendaklah dilakukan sujud sahwi. Tapi ada orang yang tanya, kalaulah kita ni tak buat tahiyat awal, kita cover dengan sujud sahwi, adakah pahalanya sama dengan kita sujud sahwi itu dengan kita buat tahiyat awal? Dah kita tinggal kunut, tinggal tahiyat awal, dengan kita buat sujud sahwi itu pahala sama ke tak dengan kita buat kunut dan tasyahud awal? Bagi pandangan saya, sudah tentulah tidak sederajat di antara kedua-dua. Tapi lebih baik kita buat, setidak-tidaknya ada usaha kita nak setarafkan solat kita kalau baca kunut, solat kita dengan tasyahud awal. Itulah pentingnya sujud sahwi. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, thabatat masyru'iyyatu sujudis sahwi bisunnatil qawliyah wa fi'liyah. Jadi kita tahu, setiap perkara yang kita buat tu mesti ada rujukan. Rujukan dia apa? Kalau nama dia berkaitan dengan ibadat, maka tidak ada lagi rujukan yang paling terawal, paling utama, melainkan Al-Quran dan juga sunnah. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada dalil yang jelas, cuma bersifat umum sahaja, maka kita rujuk kepada hadis Nabi. Maka dalam bab sujud sahwi ini, bukan setakat hadis yang bersifat kata-kata Nabi, bahkan hadis yang bersifat perbuatan pun turut ditunjukkan oleh Rasulullah. Dan sebanyak kali saya ulang, kalau tuan-tuan bertembung di antara hadis Nabi buat dengan hadis Nabi kata, bertembung di antara dua-dua ni, Nabi buat begini-gini, tak kata pun sahabat aku tengok Nabi buat begitu-begitu. Dan hadis yang kedua pula, aku dengar Nabi kata begitu-begitu. Mana kuat di antara hadis Nabi buat dengan hadis Nabi kata? Sudah tentulah hadis Nabi buat itu secara praktikal lebih kuat daripada hadis yang Nabi cakap dengan kata-kata. Sebab apa? Kalau hadis Nabi cakap dengan kata-kata begini, mungkin ada boleh ditakwil. Mungkin begini, mungkin begitu. Tapi kalau Nabi dah buat empat mata kita, maka tidak ada kaedah lain melainkan itu. Dan tidak boleh ditakwil lagi. Berdasar ini juga berkaitan dengan sujud sahwi ini. Wa min dzalika ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina Nabi sallallahu alaihi wasallam zuhri au al-asri fasallam. Satu ketika Abu Hurairah berkata, kami
pernah solat bersama Nabi, kalau tak silapnya solat Zuhur ke solat Asar. Dia kata begitu. Maknanya pentingnya solat tepat rakaat. Yang pentingnya. Wa fi riwayah in sarafa min asnataini faqala zul yadain. Aku surti as-salatu am nasit. Satu ketika Nabi semaya Zuhur ke Asar. Abu Hurairah kata dalam riwayatnya, lepas Nabi semaya 2 rakaat semaya Zuhur ataupun Asar tu Nabi assalamualaikum assalamualaikum. Maknanya Nabi semaya 2 rakaat sahaja. Maka seorang sahabat yang bernama Zul Yadain bertanya kepada Rasulullah, aku surti solat am nasita? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahaqqu ma yaqul? Faqalu na'am. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam snatain ukhrayain thumma sajadatain. Apabila seorang sahabat nama Zul Yadain tegur, ya Rasulullah, musmaya Zuhur ngasat, musmaya Zuhur tadi 2 rakaat je. Adakah kita boleh qasar solat kita kalau kita tidak musafir? Soalan begitulah. Soalan begitu. Maka Nabi pun tengok pada sahabat-sahabat lain. Ahaqqu ma yaqul? Maka sahabat kata, tanya sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabat, betul tak Zul Yadain kata tadi? Faqalu, maka sepakat para sahabat yang semayang belakang Nabi tadi, qalu na'am, betul ya Rasulullah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun tak berlenguh panjang. Apa dia tanya betul ke tidak tadi? Betul. Sahabat sepakat kata. Maka Nabi tu berpaling ke arah kiblat. Nabi bangun tu. Allahu Akbar. Tapi Nabi hanya tambah 2 rakaat saja. Mana Nabi tak buat 4 rakaat balik. Buat 2 rakaat saja. Maka fasallas natai akhrayatain. Maka Nabi pun semayang 2 rakaat yang belen tadi. Summa sajadataini. Maka selepas itu, sebelum bagi salam, Nabi sujud sebanyak 2 kali. Ini dalil yang kuat yang telah di persyariatan pada nama Sujud Sawi ini. Tengok nota kaki dia, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. TikTok punya hadis. Tak boleh ganggu TikTok. Punya hadis yang sangat tinggi darjatnya. Jadi ni nak menunjuk di sini, depan nanti saya akan cerita sekali lagi. Kalau kita solat, contohnya kadang-kadang kita penat balik pejabat dengan jamnya jalan. Kena marah kat bos pula tadi. Balik tak mandi lagi. Terus semayang. Nak pergi semayang masjid. Dah lambat dah sampai rumah. Pukul 7.30, 7.40. Tengok-tengok anak sisi tak solat lagi. Tunggu kita balik. Kita pun balik rumah ambil semayang maghrib. Tengok semayang maghrib. 2 rakaat. Anak pun, assalamualaikum. Ni ayah ni pakai mazhab baru. Kau semayang maghrib 2 rakaat. Misalnya kata. Nah, jadi kalaulah ada orang tegur kita. Kita semayang Zuhur 2 rakaat. Ada orang tegur kita, Mat, mu semayang Zuhur 2 rakaat tadi aku tengok. Betul ke? Jadi kalau kita tu was-was, kalau kita yakin tak ada masalah, kita was-was. Betul ke? Betul. Jangan cakap banyak. Terus paling ke arah kiblat. Niat masuk solat balik. Aku niat masuk solat Zuhur kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Terus akad takbir, tambah je 2 rakaat yang tak cukup. Dengan syarat, jangan ada perpisahan yang panjang di antara kita bagi salam dengan kita sambung balik solat kita. Nanti depan saya cerita sekali lagi. Dan ni, dari segi hukum dan bagaimana kaedah untuk lakukan nanti. Baik. Apa cerita pula Ustaz? Kalaulah katakanlah, saya Pak Imam semayang Zuhur, semayang Asar. Ataupun semayang maghrib, contohnya tadi, maghrib saya imam. Jadi apabila saya imam, saya semayang maghrib 2 rakaat. 2 rakaat. Sebab saya lupa. Bekas mengajar, saya lupa. Lepas saya tasyahud awal tu, assalamualaikum. Tiba-tiba, orang belakang pun tegur, Pak Bilal kita pun tegur. Ustaz, semayang 1 rakaat tadi. Jadi, saya jangan lengok-lengok. Tu akad takbir, tu semayang tambah 1 rakaat. Yang jadi isunya, jemaah belakang dia ikut saya tu, dia lupa juga ke, ataupun dia tahu 2 rakaat, cuma dia ikut saya. Itu isunya. Kalau mereka tu lupa juga, tak apa. Dia tu akad takbir sekali dengan saya bangkit. Tapi kalau dia tu tak lupa, dia sebab saya bagi salam, dia bagi salam juga dengan Pak Bilal, batal solat. Terbeza tu. Sebab dia buat tu disebabkan dia ingat cuma ikut saya. Saya memang lupa. Ini dalam bab solat jemaah ni. Sebab tu penting sangat tuan-tuan. Orang yang berada belakang di solat bersama imam ini mesti faham tentang perkara ini. Sebab tu kalau kita pergi ke Mekah contohnya.
Kalau tuan-tuan tengok di Mekah biasa jadi Imam Syekh Ad-Dusuri, kadang-kadang Syekh Abdul Aziz Bandar, tu geng-geng Syekh Mu'akli, tu geng-geng tu imam. Kalau di belakang dia tu ada 4 orang 5 orang, khususnya untuk semayang yang baca kuat ni, Maghrib, semayang Isyak, subuh, ada 4 5 orang belakang. Geng-geng tu jangan main-main. Dapat 5 orang. Waktu tu kalau bab Quran, kekuatan ingatan dia tu bukan sahaja dia ingat ayat, dia ingat nombor muka surat, dia ingat nombor ayat, baris ke berapa pun dia ingat. Lebih kuat otak dia banding dengan Pak Imam, Syekh Abdul Aziz Bandar dan sebagainya. Cuma kenapa dia tak jadi tu imam? Sebabnya mungkin suara dia tu tidak sesedap suara Syekh Abdul Aziz Bandar. Mungkin ada kelemahan-kelemahan tertentu. Tapi ingatan dia kuat. Cuma saya nak beritahu sini bahawa pentingnya bagi orang yang ada di belakang imam ini memahami perkara tersebut. Contohnya katakanlah, saya dah terlupa 2 rakaat tadi. Orang lain pun terikut dengan saya. Kalulah dia terikut dengan saya, tiba-tiba kenapa aku ikut imam tu salah. Dia boleh niat masuk balik solat. Aku niat masuk solatku kerana Allah Ta'ala tahu aku niat masuk hati. Dia tidak ada spesifik, cuma kita kena ada hasrat hati kita, aku nak masuk solat balik. Dengan syarat, jangan ada berhenti terlampau panjang. Contohnya sebagaimana hadis Nabi buat tadi. Nabi tanya, betul ke tak ni? Betul Nabi. Tu Nabi angkat. Tapi kalau kita astagfirullah, siap baca ayat kursi lagi dah, barulah orang ingat, orang tegur kita nak masuk balik. Solat kita telah terputus dan wajib diulang balik solat kita daripada awal. Baik. Sekarang ni kita pergi kepada yang berikutnya. Wa sujudus sahwi masyru'un fi shalah sawa'un kanat fardan aw naflan mata wajada sababu. Maknanya kita sujud sahwi ini bukan sahaja untuk solat fardu. Bahkan kalau kita melakukan kesilapan yang menyebabkan sunat lakukan sahwi, boleh kita lakukan juga sujud sahwi walaupun solat sunat. Tobat tak ramai yang sujud sahwi untuk solat sunat ni. Nah, kalau kita tengok, tanya diri sendiri. Kalau kita sembahyang fardu, kita maklum, lepas takbir Allahu Akbar, apa kita akan baca? Kita akan baca doa iftitah. Betul tak? Nah, lepas tu kita dengar tak imam baca Fatihah. Tapi kalau solat sunat ni, tak ramai yang akan baca doa iftitah. Sedangkan doa iftitah ini bukan sahaja disunat ke solat fardu, bahkan mana-mana solat sekalipun. Cuma kalulah takdirkan ada orang baca doa iftitah ketika solat jenazah, itu mesti orang tu tak bagi dengar kuliah maghrib. Sebab solat jenazah ni tak ada baca doa iftitah. Nah, baik. Kita pergi lagi. Dia kata hukum sujud sahwi sunnatun indil hudus sabab min asbabihi fa illam yaf'alhu al-musalli lam tabtul salatuhu wa tu'tabar sahihatun. Isu sekarang ni sujud sahwi ni sunat ke wajib? Kalau takdirkan Pak Imam dia dah lah tertinggal baca kunut, lepas tu sepatutnya sebelum bagi salam dia sujud sahwi. Kunut dia tinggal, sujud sahwi pun dia tinggal. Misal kata, sah tak solat dia, maka hukumnya adalah sah. Sebab sujud sahwi ni hukumnya adalah sunat. Cuma kalau kita nak sujud sahwi juga, walaupun Pak Imam tak sujud sahwi, boleh ke tidak? Maka jawapannya adalah boleh. Dengan syarat pastikan Pak Imam selesai terlebih dahulu, setidak-tidaknya memberi salam yang pertama. Sebabnya apabila imam tu dah beri salam yang pertama, maka terputuslah hubungan kita dengan Pak Imam. Kalau lepas tu kita nak sujud sahwi, maka tidak jadi masalah. Yang kedua, kalaulah kita katakanlah kita ni seorang masbuk, kita mari sembahyang subuh, kita maklum kita sekarang ni di rakaat kedua, di rakaat pertama, dan imam dan makmum lain di rakaat yang kedua. Tiba-tiba di rakaat kedua, imam tak baca kunut. Kita tahu, imam tak baca kunut ni. Walaupun dia baru rakaat pertama, imam rakaat kedua dah. Maka tak apa, dia ikut imam tersebut. Maka apabila imam tu dekat dengan nak bagi salam, sepatutnya sujud sahwi, dia imam tak sujud sahwi. Imam tu assalamualaikum. Hak kawan lambat masbuk ni sudah tentu dia bangkit naik ke atas. Jangan sujud sahwi terus, batal sembahyang dia. Bila sepatutnya sujud sahwi, hak imam nak makmum lambat tadi, nanti selepas rakaat kedua dia yang sebenar.
barulah dia boleh sujud sahwi. Baik. Kalaulah kita kata makmum ni dia masbuk rakaat pertama, mak imam rakaat kedua. Jadi imam ini tinggal kunut dan dia maklum imam tinggal kunut, alhamdulillah sebelum bagi salam imam sujud sahwi. Dia pun tu serta sujud sahwi. Kalau makmum ni dia tak sujud sahwi sekali dengan imam ni, batal solat makmum. Nah, ingatlah. Jadi dia kena sujud sahwi juga walaupun itu rakaat pertama bagi dia. Nanti untuk hujung nanti dia perlu sujud sahwi lagi ke tak? Cukuplah. Pada sujud sahwi dengan rakaat pertama tadi sudah pun memadai walaupun itu rakaat pertama bagi dia dan rakaat kedua bagi imam untuk solat subuh. Okey, baik. Kita pergi lagi. Walakinnaha naqisatu wala yu'tabu sahwi wajiban. Sekalipun dia tak sujud sahwi, solat dia tetap sah. Tapi sudah tentulah berlaku kecacatan ataupun kekurangan di dalam solat dia. Nah, maknanya tak jadi masalah. Kalau kita tinggal kunut, tak tiba-tiba kita nak sahwi, tak masalah. Tapi ada juga ni kita keluar sedikit. Sebab ada ulama-ulama dia kata aku nak pakai mazhab lain, aku tak nak baca kunut. Dia tak nak sahwi. Tak payahlah nak ngada-ngada. Dia kita sekarang ni duduk di Malaysia, kebanyakan kita ni berfaksikan kepada mazhab Syafi'i, mana baca kunut. Jadi memanglah kita bincang dah, kunut ni ulama berselisih besar. Jadi di antara geng-geng Imam Syafi'i dengan geng-geng Imam Maliki dan Imam Hambali. Imam Maliki dengan Imam Hanafi. Jadi sebab itulah Imam Hanafi dengan Imam Maliki ni dia tak baca kunut. Hujah Imam Hanafi ni, sebab apa dia tak baca kunut? Sebab Nabi ni baca kunut 2 tempat saja. Pertama, hak regular lah, nak regular. Hak istisqa tak usah cerita, hak regular. Pertama, ketika diturunkan musibah. Nabi penuh baca kunut sebulan lamanya, setiap semayang. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Yang kedua, Nabi baca kunut pada 15 terakhir bulan Ramadan. Jadi orang lain Nabi tak baca kunut. Jadi maknanya antara hujah dia kata Nabi ni baca kunut terutama sekali ketika ada bala, ada musibah. Baru Nabi baca kunut. Maka jawab balik Imam Syafi'i, Imam Hanafi tu tok guru dia tu. Dia jawab balik tok guru dia. Kalau zaman Rasulullah sudah pun ada bala, ada musibah, zaman kita bapak kepada musibah, bapak kepada bala lagi ada. Maka sudah tentulah patut kita baca kunut bagi setiap solat subuh. Maka itu hujah di antara hujah yang kuat yang digunakan oleh mazhab Asy-Syafi'i. Wallahu alam bissawab. Baik, kita ulang balik dalil tadi. Wa dalil ala dzalik. Dia kata ma rawahu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum. Tak ada hadis lain. Ni hadis lain pula. Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan aw arba'a. Apabila seorang itu ragu-ragu, dia tak ingat dia sekarang ni berada di rakaat ketiga ke rakaat keempat. Contoh untuk solat isyak, zuhur, asar misalnya kata. Falyatrah asyak. Maka dia buang ragu-ragu tadi. Macam mana cara nak buang ragu-ragu? Ragu-ragu ni ada cara nak buang. Jadi cara macam mana? Wal yubni ala mastaiqan. Maka apabila buang ragu-ragu, kita nak buang ragu-ragu ni payah. Tapi mesti ada kena ganti dia. Nak buang ragu-ragu, mesti kena bina keyakinan. Bagaimana nak bina keyakinan? Maka dia kata, summa yasjuda sajdatain qabla yusallim. Maka cara nak bina keyakinan, nak buang kesyak tadi adalah hendaklah kamu sujud 2 kali sebelum bagi salam. Fa in kana salata khamsan syafa'na lahu salatahu. Sekiranya solat dia sebenarnya segi hakikat dah 4 rakaat dah. Dia tambah lagi 1 rakaat tadi, akan menyebabkan solat dia jadi 5. Jadi dengan sujud sahwi ini syafa'na, maka dia akan mencukupkan solat 5 itu bertukar menjadi 4. Wa in kana shalla itmaman li arba'in kana taqriman li syaitan. Tapi berkebetulan, maknanya dia kata tak apalah aku anggap solat ni baru rakaat ketiga. Tiba-tiba betul rakaat ketiga, dia tambah lagi 1 rakaat, cukup 4 kali di sujud sahwi. Maka dengan sujud sahwi itu akan menyebabkan dia menduka citakan penghinaan bagi syaitan. Lalu saya bagi contoh yang sama. Tuan-tuan dengan contoh yang sama. Kalau tuan-tuan semayang isyak, zuhur, asar, solat seorang-seorang misalnya kat rumah, tak ada penegur, tak ada orang makmum, semayang seorang-seorang.
Jadi kita sekarang ni nak sembahyang Zuhur. Kita 3 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 4. Mana yang paling menyedapkan hati tuan-tuan? Maka kita akan anggap 3, tambah lagi 1 rakaat. Walaupun segi hakikat dah kita cukup dah solat. Tapi hati kita tenang. Betul tak? Jadi hendaklah di ujung nanti sujud sahwi. Saya juga bagi contoh yang sama. Sejak dulu lagi saya guna contoh yang sama. Tuan-tuan nak pergi balik hari raya, nak balik ke mana? Balik ke Johor. Haji Ahmad nak balik ke Johor. Sampai naik dekat highway, sampai dekat Katul tu, tiba-tiba dia tanya isteri dan anak-anak, pintu belakang tadi kunci ke tidak? Sebab ada buka tadi. Siapa ingat kunci tak? Tak ada seorang pun boleh jawab. Tak ada seorang pun boleh jawab. Kunci ke tak ni? Dia kata, isteri pun, saya dah bagi dekat anak kita suruh kunci. Tak ada lah, mak tak beritahu pun. Sudah. Mana hati lebih sedap? Kita bertolak terus ke Johor atau ambil putusan corner balik? Dan tengok pintu tu betul-betul kunci ke tidak? Mana lebih sedap? Maka corner balik ke rumah tu lagi sedap. Walaupun sampai kat rumah tu, pintu dah kunci. Walaupun berasap kepala nak marah, tapi hati tetap tenang. Sebabnya rumah kita ni terkunci, pencuri tak masuk. Begitu dengan solat kita. Kalaulah kita di dalam angka 3 ke 4, maka kita corner, ambil yang ringan sekali, maka yang kurang. Maknanya setidak-tidaknya hati kita akan jadi tenang. Okay, baik. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah SWT. Tapi jangan ajar buat tiap-tiap hari tuan-tuan. Kalau ajar buat tiap-tiap hari penyakit tu tuan-tuan, akan terjadilah semayang asar kita, zuhur kita sebanyak 8 rakaat. Tok ingat balik. Jangan ajar penyakit tu. Penyakit tu dia nak buang sangat susah. Khususnya, betul saya kata, apabila umur kita sudah meningkat hampir 50 tahun dan ke atas. Yang kita sebut. Kebanyakan penyakit kelupaan ini, khususnya 4 rakaat solat ini, dia akan berlaku kepada orang yang umur 40 ke 45, 50 naik ke atas. Tak percaya tanya. Mujurlah ada tasbih kat tangan, bilang 1, 2. Kadang-kadang ni tasbih ke pusing ni yang keempat ke yang ketiga. Ada juga penyakit tu. Sama juga kita nak tawaf. Nak tawaf memang sakit. Dahlah tawaf tu, nak tawaf tingkat 2 tu bukan main jauh. Musim haji, musim murah tak apa, orang tak ramai juga, tapi tak seteruk musim haji. Tawaf tu nak pusing habis. Hak berjalan laju ni, dekat juga 1.5 jam baru siap. Jadi sakit lutut lagi lah. Tapi sekali terlupa kena pusing balik. Tengok tawaf sebanyak 7 kali, dia tawaf sebanyak 14 kali. Tak ingat. Pusing-pusing. Jangan ajar penyakit lupa ni. Penyakit ni walaupun Nabi ajar kita ni untuk kemudahan kita, tapi jangan diajar. Setiap solat tak ingat rakaat. Orang lain sembahyang maghrib 3 rakaat, dia sembahyang maghrib 5 rakaat. Sebab apa dia ulang-ulang. Okey, baik. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey, saya full stop setakat tu. Ada soalan ke tidak? Silakan. Kak belakang boleh faham tak Kak? Minta maaf Kak, saya kadang-kadang campur sikit bahasa Jawa saya dengan bahasa Kelantan ni. Dia kacuk sikit dua-dua tu. Kalau tak faham tanya Kak dah, nanti bagi Kak soalan tu WhatsApp ke Pak Imam dan sebagainya, Pak Bilal ke, nanti dia tanya ke depan ni. Okey, baik. Kaifiyatus sujud sahwi. Bagaimana kaedah yang sujud sahwi? Ini semua tuan-tuan dah tahu, cuma kita nak peringat balik saja. Sujud sahwi sajadatani bainahuma jilsatan kasatus solah. Kita maklum bahawa sujud sahwi ni sama je dengan hukum seolah-olah kita sujud macam biasa. Maknanya lepas kita baca tasyahud akhir tu, apa ni, kama sallaita ala Ibrahim wa innaka Hamidum Majid, tu kita sujud. Kita sujud, maknanya 2 kali. Nak baca ke apa? Memanglah dalam bacaan dia tu ada doa khas. Sajata wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Panjangnya doa tu. Dulu akad nikah tak ada masalah pun panjang-panjang. Dia doa tu sangkut nama isteri kita 4 rangkap pun boleh kita hafal, tak ada masalah. Ni tanya sujud sahwi tak boleh pula. Tak apa. Kalau tuan tak hafal sajadul lazi itu, kalau hafal lagi cantik, itu diajak oleh Nabi. Tapi kalau kita tak hafal, baca subhanallah a'la pun tak apa. Tak hafal juga subhanallah a'la tu, nak duduk diam pun tak apa. Hak geng-geng banyak pahala dah, jangan baca apa. Kalau rasa pahala tak banyak, baik baca.
Jadi maknanya sujud sahwi, lepas tu Rabbighfirli warhamni wajibun. Sujud pula. Lepas tu barulah tahiyat, barulah assalamualaikum. Jangan pula at-tahiyat pula. Bila nak habis at-tahiyat tu lepas sahwi tahiyat balik. Dah. Cuma di segi perbuatan yang betul. Kalau kita nak sujud sahwi selepas itu, kita tahu kita nak sujud sahwi, di manakah kedudukan tahiyat akhir kita? Kita nak iftirash ke? Kita nak tawarruk ke? Kita tahu kan? Beza iftirash dengan tawarruk. Macam tawarruk duduk bawah tahiyat akhir. Iftirash ni kita macam tahiyat awal. Mana lebih baik? Kita duduk iftirash ke? Ataupun kita tawarruk? Faham maksud saya ni? Faham tak maksud saya ni? Kalau kita tahu lepas ni, kita ni tahiyat akhir nak sujud sahwi lepas ni. Masa kita sujud tahiyat akhir dah baca tu, kita nak duduk macam tahiyat awal ke ataupun kita duduk macam tasyuk akhir? Kita duduk tasyuk akhir, duduk pun cara tasyuk akhir lah. Cuma masa duduk antara dua sujud tu macam biasa. Contoh saya katakan, kan, kejap saya duduk tengok contoh. Kita duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir begini. Mana tahiyat akhir? Kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kan? Okey, kita pun tahu kita nak sujud sahwi. Maka daripada sujud akhir ni, maka kita terus pergi pada sujud sahwi. Lepas tu kita masuk sahwi tu, kita nak bangkit balik. Duduk gini balik. Rabbighfirli warhamni. Macam biasa, sujud balik. Tapi seelok-eloknya, kita sujud kedua tu, seelok-eloknya, jangan bagi salam duduk dengan cara lagu ni. Maka bagilah salam, macam kita duduk tahiyat akhir balik. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi terpulang kepada tuan-tuan, itu cara yang terbaik. Sebabnya pertama, kita nak bantu orang yang masbuk datang ke belakang nanti. Dia nak tahu kita ni duduk tahiyat akhir ke tahiyat awal. Jadi kalau kita duduk cara macam tahiyat awal, sedangkan tahiyat akhir, dia pun selambur, duduk ikat kainnya, duduk betul jamnya. Penyakit kan? Ramai orang mari rakaat kedua, banyak. Jam cantik dah, betul lagi. Supaya memudahkan imam. Nanti imam bangun baru dia kata takbir. Salah tu. Tu salah. Sepatutnya kita datang dengan imam, tengok di mana kedudukan imam, di situlah kita angkat takbir. Kalau imam duduk tengah sujud, maka tengah sujudlah kita angkat takbir. Allahu Akbar, pum, pergi sujud. Sebab pahala kita bermula di situ, walaupun rakaat tidak dikira. Itu kesilapan orang solat. Sebab apa? Sebab apa dia tengok tahiyat kedua tu, tunggulah imam bangkit tu, baru angkat takbir. Itu salah. Okey, baik. ويأتي بواجب السجود ومنوباته كما سبق ووضع الجبهة والطمأنينة والتحامل والتنكيس الجلوس في الاستيلاء والافتراش في الجلوس وبينه والتورق بعدهما ويأتي بإذكار السجود الصلاة فيهما وقال بعضهم يندب أن يكون فيهما سبحان من لا ينام سنين. Okey, saya minta maaf. Saya jawab yang lagi kalau kosong tu untuk solat sejadah. Subhanallahi la yanamu wa la yasu. Minta maaf, tukar tadi. Di mananya kita baca untuk sujud sejadah, kita baca sejadah yang panjang tadi. Tapi untuk sujud sahwi, subhanallahi la yanamu wa la yasu. Tak apa juga boleh kita baca subhanallahi a'la wa bihamdi pun boleh. Bacalah. Tak baca pun tak apa. Tapi kita ambil lah hak mana kita hafal subhanallahi la yanamu wa la yasu. Tak hafal, tuan-tuan pergi belajar dengan anak hak gitu, belajar kafar tu. Dia lagi pandai pada kita. Anak-anak pergi kafar tu, dia tanya, bang, abang belajar kat kafar sekolah tu, ustazah haji apa nama ketika sahwi? Nanti beritahu kat kita. Mak tak tahu ke? Tak, saja nak test abang tahu ke tidak. Memang kita tak tahu pun. Boleh, tanya dia orang macam mana. Dia orang hafal semua tu? Semua dia orang hafal semua tu. Baik. Mahalluhu. Innal mahalla sujud sahwi fi akhir salah ba'da tashahhudi wa salawat al-ibrahimiyyah wa qabla as-salam li hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kama sabaq. Maknanya di manakah boleh bermulanya sujud sahwi? Iaitu bermulanya sujud sahwi selepas selesai kita baca selawat Ibrahimiyah. Mana selawat Ibrahimiyah tuan-tuan? Kama sallaita ala Ibrahim ala Ibrahim, selepas tu. Barulah sujud. Kalau tuan-tuan nak baca doa panjang lagi, sila. Allahumma ighfir ma qaddamtu ma akhatu ma asrartu. Nak baca Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr. Tak ada masalah, selepas tu boleh. Tapi seelok-eloknya ambil pahala sunat. Dah lah tinggal, tak terlupa tadi. Lepas tinggal habis hak sunat, nak ambil sunat ni. Kita nak ambil sunat ni, sunat Ibrahim ni pahala lain. Sujud sahwi itu adalah pahala yang lain. Berdasar pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadis ini hadis yang sahih juga diriwayatkan Imam Muslim dan perawi-perawi yang lain, iaitu Imam Abu Daud dan sebagainya.
Dia kata, "Summa yasjudu sajadataini qabla an yusallim." Maka hendaklah kamu sujud sahwi, iaitu sebelum kamu bagi salam. Baik. Soalannya adalah, nanti ada depan ni. صلى بهم الظهر فقام من أوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وجالس فتسجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. Satu ketika juga dalam isu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sembahyang zuhur, isu sambungan hadis tadi. Nabi pernah sembahyang zuhur, dia mana Nabi tak duduk baca tasyahud awal, tak duduk. Jadi sebaliknya Nabi tu lepas sujud kedua, rakaat kedua tu sepatut baca tasyahud awal. Nabi tu pergi naik ke atas tu, tak baca. Faqaman nas ma'ahu, maka para sahabat pun ikut dia, ikut Nabi naik rakaat kedua tanpa baca tasyahud awal. Hatta idza qada as-salah, maka sehinggalah semayang tu hampir selesai pada rakaat keempat. Wantazar an-nasu taslimahu, ketika itu para sahabat standby nak tunggu Nabi bagi salam, nak selesaikan solat. Kabbara wa wajalisun. Sebaliknya tidak berlaku. Nabi tak bagi salam. Sebaliknya, kabbara, sedangkan Nabi ketika tasyahud akhir tu, Nabi takbir. Allahu Akbar. Fasajada sajadataini qabla yusallim. Nabi sujud sebanyak 2 kali. Thumma sallama. Barulah Nabi bagi salam. 2 hadis yang kuat mengukuhkan di antara satu sama lain kaedah cara-cara kita nak buat sujud sahwi ni. Baik. Dah lah terlupa nak baca kunut. Dengan sujud sahwi terlupa juga. Tak tahulah, mungkin dia ingat dekat makwa dia zaman dulu katanya. Habis lupa habis solat. Kunut tak baca, lepas tu terus apa nama ni, sujud sahwi pun tak buat. Soalannya adalah, boleh ke tidak selepas kita bagi salam tu kita nak sujud sahwi? Tak, Assalamualaikum, patut sujud sahwi, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Aku tak sujud sahwi. Contohnya, boleh ke tak dia nak kona balik solat dia nak sujud sahwi semula? Boleh, tak ada masalah. Maknanya, kaedahnya sama juga. Dia niat masuk solat balik, iaitu aku niat masuk solat balik. Allahu Akbar, dia sujud sahwi sebanyak 2 kali, kemudian hendaklah dia kena bagi salam semula. Tapi, kalau buat dengan solat ramai-ramai ni, dia susahlah sikit. Dia susah sikit. Tapi kalau kita buat dengan jemaah di sini, mungkin tuan-tuan nampak imam di depan, maka dia tak jadi masalah. Tapi kalau semayang sampai ke orang kat luar sana, tiba-tiba tak ingat baca kunut, dia tak ingat sujud kunut, lepas tu sujud sahwi, tak sujud sahwi juga, lepas Assalamualaikum baru nak sujud sahwi balik, maka bagi pandangan saya, imam itu kena tengok kepada suasana. Kalaulah dengan cara selepas bagi salam, kemudian nak sujud sahwi semula, tidak menyebabkan kelang kabut kepada jemaah, maka boleh dia sujud sahwi. Tapi kalau menyebabkan kelang kabut orang, ni sujud mana pula lepas bagi salam ni? Menyebabkan kelang kabut jemaah, maka lebih elok tak payah. Sebab perkara itu adalah sunat. Okey, kena tengok. Sebab tu saya ulang banyak kali. Pak imam ni dia jadi masalah. Kadang-kadang setengah banyak tempat berbeza dengan sini. Di kawasan-kawasan ni ada sesetengah tempat yang jadi masalah imam dengan Bilal. Memang problem. Ada 1-2 surau masjid. Ya kali, ustaz, saya ingat dengan saya je, dengan orang lain berlaku tu juga. Aku mungkin nak marah saya katnya. Tiap kali kuliah maghrib saya, lepas dia jadi imam, lepas dia balik jadi Bilal, dia balik ke rumah. Kadang nak masuk waktu, dia mari balik. Rasa-rasa nak marah saya. Saya pun rasa tak sedar hati. Saya pun tanyalah, hak jemaah, hak nazir tanya. Saya tanya, Pak Imam tu kuliah saya je ke dia lari balik ke rumah? Memang perangai dia lagu tu. Sejak dulu lagi, memang time kuliah dia balik. Lepas tu dekat Isyak dia mari semula. Itu jadi masalah. Sepatutnya Pak Imam, Pak Bilal ni, setiap kuliah dia kena mari, dia dengar. Kalau ada, nanti kalau kita pergi kat luar, tak ada kawasan, tak ada, tu lain cerita. Dah mari masjid, duduk sampai habis waktu, sampai masuk Isyak. Ni tidak, ustaz mengajar dia mari balik. Lain nak kita cakap, lain nak dia buat. Itu jadi masalah. Sebabnya saya tegur dulu, ingat saya tegur dulu kan. Mana lebih afdal? Apabila kita baca sebelum khatib naik mimbar, innallah, ni saya ulang dulu, saya beritahu dulu. Innallah malaikatahu sallu ala nabi tu. Mana lebih baik? Bila tu tengok dekat depan kau, bila tengok kat kiblat. Maka jawapan tengok kat depan.
Tengok sebab tu ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna nak beritahu kat makmum, bukan nak beritahu kat dinding. Dia kena tengok kat makmum. Tapi tempat tu setiap kali saya beritahu sekali itulah dia jadi Bilal, dia akan mengadak. Sebab apa? Sebab time kita bagi kuliah dia tak mari. Itu jadi isu. Ni yang saya peringatkan untuk Bilal-Bilal dan juga untuk imam-imam. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Dia tutup soalan titik ni, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang itulah kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mualliman Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman, wa kullan ataina hukma wa ilma, wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman, ya Rabb Ibrahim Musa wa Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wa nisyan bi rahmatika. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya rahman. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'ina nisyan bi rahmatika ya rahman. Allahumma warzuqna fahman bi mursalin bi rahmatika ya rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal ans dan safi khus illa lil muslihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله